Jadi kita kalau lihat di Malaysia ini, hubungan antara Sultan di peringkat negeri dan Yang Pertuan Agong di peringkat persekutuan adalah satu komponen penting dalam pentadbiran Umara, satu komponen Umara. Dan kerajaan itu diwakili oleh ahli politik melaksanakan tugas-tugas mentadbir negeri dan negara. Jadi mungkin Sahibu Samaha ada pandangan apakah ciri-ciri dan peranan hubungan di antara Sultan Yang Pertuan Agong dengan kerajaan yang diperlukan untuk memperkasakan kedaulatan watan Malaysia itu selari dengan kehendak syariat Islam. Macam mana agaknya hubungan itu perlu dijalinkan? Kalau Sahibu Samaha sudah bersedia, saya persilakan. Mungkin boleh voice-nya Sahibu Samaha. Okey. Terima kasih. Bila menyebut tentang negara watan, dia tak boleh pisahkan antara rakyat dengan raja lah, dengan pemimpin lah. Itu yang penting dalam Islam. Sebab tu perkara yang besar yang perlu kita jagalah. Kita tengok sekarang ni antara rakyat, antara sesama pemimpin nak menjatuh antara satu dan lain, mana kepercayaan rakyat sendiri, kepercayaan daripada orang ramai, daripada luar negara dah ke tepi lah, dah jauh lah. Itu yang pentingnya. Bila sebut soalan bagaimana hubungan akraban raja dengan pemerintah, dia mesti ada lah, wajib berlaku lah. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimallah, al-ijma' ala zalika faqala al-khurus wal qital haram bi ijma' muslimin. Apabila satu pemerintah dah dilantik, maka asasnya kita tak boleh membunuh, kita tak boleh berlaku sesuatu yang boleh memecah belahkan negara itu. Hukumnya haram. Dia kata in kana fisqah zalimin, walaupun dia fasik sekalipun. Waqad tazahar al-ahadis, banyak hadis yang menyebut tentang hal itu. Selagi pemimpin itu kita wajib taat, selagi dia tidak mengajak kepada kemaksiatan. Walaupun dia zalim, nampak zalim, mungkin zalim pada sesuatu perkara, tapi asal dia tidak mengajak kepada maksiat, kita kena dengar lah, kena ikut. Lepas tu dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menyebut tentang hal ni, mana ma min abdin yastar'ihil Allahu ra'iyah yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alil jannah. Mana dengan itu pemimpin, rakyat kena taat kepada pemimpin, dan pemimpin dia kena menjaga maslahah rakyat, jangan dia menipu rakyat. Apabila dia menipu dan keadaan dia mati, maka haram baginya syurga. Itulah dalam hadis Rasulullah, dan begitu juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 biasa kita dengar, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan pihak berkuasa di kalangan kamu. Mana masuk di sini kata Ibn Katsir, al-ayah ammah, ayah ni untuk umum, dijami pada semua pimpinan daripada pemimpin-pemimpin dan ulama. Pada wajib kepada mentaati muslimin, taat kepada ulil amri dan ulama lah. Kerana kalau kita lihat raja memerintah sekarang ni, dia ada majlis. Itu yang baik di Malaysia ni, raja dia ada majlis agama Islam di setiap negeri.
Maknanya kalau kita lihat negeri lain macam di Indonesia, dia tidak ada majlis agama Islam yang boleh membuat undang-undang misalnya. Kalau orang yang salah, ada pernah saya tengok di Indonesia tu semayang dengan menggunakan bahasa Jawa misalnya. Nahdlatul Ulama mana menasihatkan, dia mengatakan dia tak betul, tapi tidak ada kuasa untuk untuk mendakwa, kecuali dia acah saja. Dia acah saja. Itulah mana kita lihat bila ulama di sini dengan arti Allah, arti Rasul, ulil amri di sini, ulil amri yang masuk ini pemimpin dan ulama sekali. Macam alhamdulillah kita di Malaysia ada majlis agama Islam yang mana tak dapat pada negara-negara yang lain. Yang jelas yang mana majlis itu dia boleh mentakninkan, mengadakan undang-undang dan sebagainya. Kerana jelas banyak hadis lah dengan waman arani bahbuha al-jannah fa'alaihi bil jama'ah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal isnain abad. Mana kalau kita nak kepada keluasan di syurga itu, naklah kita berjemaah. Berjemaah kita sekarang ni di Malaysia, iaitu kita ada raja, kita ada majlis agama Islam. Yang jadi berpecah ni, ada orang nak pada Islam, tapi segala hukum hakam ni kadang-kadang bercanggah dengan kita di Malaysia. Di Malaysia ni, kata orang di Pahang, bermazhab Syafi'i, ada yang tak nak ikut. Bila tak nak ikut ni, dia berpecah. Dia tidak berjemaah dengan Tuanku Sultan sebagai ketua agama dan majlis agama sebagai pihak mentadbir. Man kharaja anil jamaah mata maitatul jahiliyah. Maka siapa yang keluar daripada jemaah, itu maksud saya menterjemahkan jemaah ni, jemaah kalau kita di Malaysia ni jemaah Islam, jemaah umat Islam itu ialah kita di bawah raja yang memerintah dan kita ada majlis agama Islam. Kita kena taat. Ada kumpulan-kumpulan, kita kata, tuanku bersetuju untuk kita baca Yasin dalam jemaat. Ada tak nak? Misalnya contoh, kita ada majlis-majlis tahlil dan sebagainya. Dia tak nak, berarti dia telah lari sana. Man syaja finar. Mana orang yang begini, dia terpencil. Satu lagi perkara yang mungkin kita boleh sebut, mungkin sebelum ni ada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi pun ada menyebut bahawa dalam hubungan kita di Malaysia ni, tengok bagaimana Agong tu, dia memang menjaga Hifzuddin ini, iaitu dalam sumpah yang dia Pertuan Agong ya, kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintah di Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disahkan dan dimasyhurkan dan akan disahkan dan dimasyhurkan di masa akan datang. Dan satu lagi, dan kami berikrar yang pertama, perenggan yang pertama, mana mengikut undang-undang, mana tuanku bersetuju untuk menjaga perundangan dan sebagainya. Yang kedua ni, ini yang mereka lupa, iaitu dan kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Itu yang besar ni hubungan kita Agong dengan pemerintahan. Ini yang kita perlu highlightkan kepada masyarakat. Artinya orang Islam kena taat dan orang bukan Islam kena agur dengan apa saja undang-undang berkaitan dengan keistimewaan raja-raja, bahasa dan sebagainya. Di sini kena beritahu pada mereka. Oleh kerana kita lemah, kita tidak ada 2/3 ahli dan dewan, mereka sebab kita berpecah, orang bukan Islam tak mau dengar kita. Mereka rasa mereka lebih kuat. Itulah yang pentingnya sekarang. Bagaimana soalan tadi, bagaimana kita nak mengambil, membentuk kekuatan, memperkasa kekuatan Islam. Pertama, umat Islam yang berpecah. Kemudian hubungan kita dengan tuanku, jangan berlaku sekarang ni. Ada yang menghina tuanku. Satu benda yang canggah dengan undang-undang, canggah dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang seterusnya kita
kita menjaga hifzuddin sebagaimana yang telah disebut oleh tuanku dalam sumpahnya. Saya rasa itu antara benda yang penting lah, yang perlu kita highlightkan kepada masyarakat, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih ya Sahibul Samahah di atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi kalau saya ambil daripada apa yang disebut oleh Sahibul Samahah itu, punca perpecahan antara umat Islam sampai menjadi satu kelompok yang tak kuat sebab dia besar, sekitar 70% daripada umat rakyat Malaysia, tapi dia berpecah-pecah. Salah satunya dia lari daripada jemaah. Jemaah maknanya agama Islam yang diamanahkan sebagai ketuanya iaitu Yang Agung dan Sultan, dan ada undang-undangnya yang dilaksanakan melalui jabatan-jabatan agama, tapi ada yang mufarakah, tak nak ikut. Itu satu punca perpecahan. Kemudian peranan Yang Agung sebagai ketua agama tu pun tidak diiktiraf dengan melakukan perkara yang menafikan, yang menghina dan sebagainya. Jadi kerajaan sebagai satu entiti yang menjalankan pentadbiran di bawah kuasa yang diturunkan oleh Yang Agung dan raja, di sultan di peringkat negeri itu dipilih oleh rakyat. Itu kita jangan lupa dalam sistem pemilihan kita, pemerintah di Malaysia ini, kita setiap 5 tahun memilih wakil rakyat yang juga secara kebiasaannya menjadi kabinet, menjadi jemaah menteri, menjadi exco yang mentadbir negeri. Jadi orang yang kita pilih sebagai pemimpin kita, kalau dia tidak selari dengan raja sebagai ketua agama, tentulah berlaku kerosakan dan perpecahan. Itu saya rasa no-brainer lah. Maknanya kita pilih orang yang bertentangan, tentulah mereka jadi bertentang. Jadi itulah punca kenapa umat Islam berada dalam keadaan lemah dan berpecah pada hari ini. Itu saya rasa poin yang sangat penting yang disebut oleh Sahibul Samahah. Macam mana kita nak bina kekuatan, mana kita kena balik kepada jemaah, insyaAllah.